Alkitab untuk anak-anak memperkenalkan kelahiran Tuhan Yesus. Ditulis oleh Edward Hughes, dibaca oleh You. Layari www.bibleforchildren.org. Lama dahulu, Allah telah mengutus malaikat Gabriel kepada seorang gadis manis muda Yahudi yang bernama Maria. Malaikat itu berkata kepada Maria, "Anda akan mempunyai seorang anak lelaki dan memanggil namanya Yesus. Beliau akan dipanggil Anak Allah yang Maha Tinggi. Dia akan memerintah selama-lamanya." Bagaimana ini boleh terjadi? Gadis itu bertanya. "Saya masih anak dara." Malaikat memberitahu Maria bahawa anak itu akan datang dari Allah. Tidak akan ada seorang bapa manusia. Malaikat kemudian memberitahu Maria bahawa Elizabeth sepupunya telah mengandung walaupun umurnya sudah lanjut. Ini adalah satu keajaiban juga. Tidak lama selepas itu, Maria melawat Elizabeth. Mereka memuji Allah bersama-sama. Maria sebenarnya telah bertunang dengan seorang lelaki yang bernama Yusuf. Yusuf sedih apabila dia mengetahui yang Maria telah mengandung. Beliau berpendapat lelaki lain ialah bapa kepada anak tersebut. Di dalam mimpi, malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf bahawa anak ini adalah anak Allah. Yusuf hendaklah membantu Maria menjaga Yesus. Yusuf percaya dan mentaati Tuhan. Dia juga taat kepada undang-undang negaranya. Disebabkan oleh undang-undang baru, dia dan Maria berangkat ke kampung halaman mereka, Bethlehem, untuk membayar cukai mereka. Di sana, tiba masa untuk Maria bersalin, tetapi Yusuf tidak dapat mencari bilik di mana-mana sahaja. Semua rumah tumpangan telah penuh. Yusuf akhirnya menjumpai sebuah bangsa. Di sana, bayi Yesus dilahirkan. Ibunya meletakkan bayi itu di dalam palung, tempat di mana makanan haiwan diletak. Berdekatan, gembala menjaga kawanan mereka. Malaikat Tuhan muncul dan memberitahu mereka tentang berita baik ini. "Telah dilahirkan kepada anda hari ini di bandar Daud penyelamat kamu, Kristus Tuhan. Anda akan menemui bayi itu berbaring di dalam palung." Tiba-tiba, lebih banyak malaikat menyertai malaikat tersebut, memuji Tuhan dan berkata, "Terpujilah Allah di langit yang tertinggi, dan di atas bumi, sejahteralah manusia yang menyenangkan hati Tuhan." Gembala-gembala pun tergesa-gesa ke bangsa. Setelah melihat bayi tersebut, mereka memberitahu semua orang yang mereka bertemu tentang apa yang dikatakan oleh malaikat mengenai Yesus. 40 hari kemudian, Yusuf dan Maria membawa Yesus ke rumah Tuhan di Jerusalem. Terdapat seorang lelaki yang bernama Simeon memuji Tuhan untuk bayi itu, manakala Hana, satu lagi hamba Tuhan yang sudah berusia, memberi syukur kepada Tuhan. Kedua-dua tahu Yesus adalah anak Allah, penyelamat yang dijanjikan. Yusuf mengorbankan 2 ekor burung. Ini adalah satu persembahan Taurat Tuhan apabila mereka yang miskin membawa anak yang baru lahir kepada Tuhan.
Selepas itu, satu binatang khas membawa beberapa orang kajik pindang dari timur ke Yerusalem. Di manakah dia yang dilahirkan menjadi raja orang Yahudi? Mereka bertanya, kami mahu menyembahnya. Apabila Raja Herodes terdengar akan hal ini, dia berasa terkejut. Beliau meminta ahli kaji bintang memberitahu beliau apabila mereka menjumpai Yesus. Saya mahu menyembahnya juga, kata Herodes. Tetapi dia berbohong. Herodes hendak membunuh Yesus. Bintang khas itu membawa ahli-ahli kaji bintang itu tepat ke sebuah rumah di mana Maria dan Yusuf tinggal bersama anak kecil tersebut. Mereka sujud menyembah dan memberi Yesus emas, kemenyan dan mur. Allah memberi amaran kepada ahli kaji bintang supaya pulang tanpa pengetahuan Herodes. Herodes amat marah dan mahu membunuh Yesus, lalu memberi perintah supaya semua bayi lelaki di Bethlehem dibunuh. Tetapi Herodes tidak dapat memusnahkan anak Tuhan. Menerima amaran di dalam mimpi, Yusuf membawa Maria dan Yesus dengan selamanya ke Mesir. Apabila Herodes meninggal dunia, Yusuf membawa Maria dan Yesus kembali dari Mesir. Mereka tinggal di sebuah bandar kecil, Nazaret, berhampiran lautan Galilea. Kelahiran Tuhan Yesus, satu cerita dari firman Tuhan. Alkitab terdapat dalam Matius bab 1 hingga 2, Lukas bab 1 hingga 2. Bila tersenggap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi penggantian kepada orang-orang bodoh. Mazmur bab 119 ayat 130. Allah tahu kita telah melakukan banyak perkara buruk yang dipanggil dosa. Hukuman bagi dosa adalah maut. Allah sangat mengasihi kita sehingga Dia mengutus anaknya, Yesus, mati di kayu salib dan membayar penalti kita. Yesus hidup kembali dan pulang ke syurga. Sekarang, Allah boleh mengampuni dosa-dosa kita. Jika Anda ingin berpaling daripada dosa-dosa Anda, katakan ini kepada Allah. Ya Allah, saya percaya Yesus mati untuk saya, bangkit semula dan kini masih hidup. Sila datang ke dalam hidup saya dan mengampuni dosa saya, supaya saya dapat memiliki satu hidup baru dan satu hari nanti akan ku bersama dengan Anda selama-lamanya. Bantu saya untuk mentaati Anda dan hidup sebagai anak-Mu. Amin. Yohanes bab 3 ayat 16. Baca Alkitab dan berbicara dengan Allah setiap hari.